Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan berada di bawah lindungan yang maha besar insya-Allah. Okey, kita bertemu lagi untuk topik yang seterusnya, untuk bahagian yang kedua dalam bab yang kelima, iaitu jentera pentadbiran kerajaan kita. So pada minggu lepas ataupun pada sesi lepas, kita dah melihat secara menyeluruh daripada fungsi kerajaan kita yang dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agong kita pada hari ini, iaitu Al-Sultan Abdullah sebagai ketua negara, dan dipimpin ataupun dibantu oleh barisan-barisan menteri, Perdana Menteri kita, menteri-menteri kabinet, dalam memastikan negara kita ni berada dalam keadaan yang baik, sejahtera, kukuh, dan akhirnya memberi manfaat kepada rakyat semualah. So pada sesi lepas kita dah ketahuilah sebenarnya mengenai peranan YDPA itu sendiri, peranan Perdana Menteri, peranan menteri-menteri ataupun barisan-barisan menteri dalam melaksanakan dan juga dalam menentukan bagaimana kita nak menjadi sebuah negara yang kuat ataupun sebuah negara yang berdaya majulah, untuk menjadi sebuah negara yang berdaya maju, memastikan rakyat kita mendapat manfaat yang sebenar-benarnya lah. So kerajaan kita ni penting dalam mana-mana negara ataupun di dunia sekalipun. Kita memerlukan sebuah kerajaan yang cukup kuat, yang cukup mantap, yang cukup teguh, yang cukup kukuh dalam memastikan segala perancangan kita, jentera kita, politik kita dan sebagainya dalam keadaan yang baik. Tentunya itu yang kita mahukan sebagai rakyat lah. So bila rakyat ini ataupun sebagai orang terpelajar macam kita, sebagai seorang pelajar berada dalam pendidikan ini, kita memerlukan satu sistem pendidikan yang baik. So melalui sistem pendidikan yang baik itu bermula daripada sebuah negara ataupun daripada sebuah jentera pentadbiran kita lah. So macam kita lah, apabila kita nak, umpama kita ada sebuah kereta ataupun sebuah kenderaan, tentunya kita nak pergi satu tempat itu, kita memerlukan satu kenderaan ataupun satu jentera yang baik untuk kita dapat sampailah dengan selamat ataupun untuk menyampaikan segala hajat kita lah dalam untuk menghadapi dalam kehidupan hari ini lah. Di mana keadaan kita hari ini masih lagi dalam keadaan yang agak masih lagi melawan lagi COVID-19 ini. So sama-samalah kita bersama-sama dengan kerajaan dalam membendung dan juga untuk memastikan virus ini akan berakhir tidak lama lagi. Okey, so hari ini saya akan menerangkan jentera pentadbiran, yang mana kita ada lagi dua topik utama yang mungkin anda perlu tahulah sebagai seorang pelajar untuk bahagian pengajian Malaysia ini, untuk subjek pengajian Malaysia ini, iaitu berkenaan dengan kerajaan tempatan, dan satu lagi iaitu berkenaan dengan Suruhanjaya. So ini merupakan antara fungsi-fungsi kita. Kalau tengok sebelum ni kita tengok peranan menteri, peranan YDPA, tetapi fungsi kerajaan tempatan juga Suruhanjaya ini memainkan peranan penting. Sebab struktur pentadbiran kita ini cukup luas, bukan kecil. Dia merangkumi segala aspek ataupun segala jenis pentadbiran yang ada di negara kita lah, daripada sebesar-besar di paling atas sampailah ke peringkat yang paling bawah sekali lah. So kerajaan tempatan dan Suruhanjaya ini merupakan antara fungsi ataupun antara jentera pentadbiran yang cukup penting, khususnya berkenaan dengan sistem pembandaran kita, berkenaan dengan pilihan raya dan sebagainya. Mereka lah ataupun kerajaan inilah ataupun Suruhanjaya inilah yang memainkan peran penting dalam sistem pentadbiran kita lah. Okey. Pertama sekali kita tengok untuk kerajaan tempatan. Apa dia kerajaan tempatan ini? Kita tengok local government ataupun juga dikenali dengan nama pihak berkuasa tempatan kita, PBT, kerajaan tempatan, penguasa tempatan ataupun pihak kerajaan tempatan, yang antara satu nama ataupun nama lain bagi kerajaan tempatan ini. Okey, kita tengok sikit apa dia, salu-galu ataupun latar belakang kerajaan tempatan ini.
Okey. So kerajaan tempatan ini telah diwujudkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan mereka mempunyai kuasa mendakwa, didakwa, membuat kontrak dan juga mengutip cukai dan lain-lain lagi lah. Okey. So tujuan penubuhan kerajaan tempatan ini adalah untuk memberi peluang kepada penduduk tempatan terlibat secara langsung dalam pengurusan kawasan yang mereka diami lah. So menurut Malcolm W. Norris, kerajaan tempatan ini di Semenanjung merujuk kepada kerajaan yang berada di kawasan bandar, luar bandar ataupun kedua-duanya sekali. So ini merupakan secara sepintas lalu lah berkenaan dengan kerajaan tempatan ini. Kalau kita nak mudahkan ataupun kita nak biasakan kerajaan tempatan ini adalah contohnya seperti Majlis Daerah, Majlis Perbandaran, Majlis Bandaraya ataupun Dewan Bandaraya. So mereka inilah yang dikenal ataupun yang dikenali dengan nama kerajaan tempatan kita ni lah, yang bercakap tentang apa dari segi pengurusan sampah, dari segi pengurusan padang, tempat rekreasi dan sebagainya, pasar-pasar, cukai-cukai parking dan sebagainya. Itu mereka lah yang bertanggungjawab ataupun mengindahkan lagi kawasan-kawasan sekitar ini. Kalau di Manjung ni, kerajaan tempatan ni contohnya adalah Majlis Perbandaran Manjung. Sebab itulah kita tengok pada Bandaran Manjung ni kebanyakannya pekerja-pekerja dia orang-orangnya merupakan orang tempatan ataupun ahli-ahli majlis mereka adalah dilantik daripada kawasan-kawasan di seluruh Manjung lah. So akan ada wakil daripada setiap kawasan-kawasan ataupun apa pun dikatakan sebagai taman-taman tertentu. Ada yang dikenali dengan nama ahli majlis dan sebagainya. So kalau kamu ada input ataupun ada sesuatu cadangan ataupun sesuatu aduan untuk diajukan kepada pihak berkuasa tempatan, contohnya dari segi anjing, contohnya yang banyak di sekitar kawasan awak ataupun mungkin rumput yang tinggi di kawasan perumahan awak dan sebagainya. So mereka lah yang bertanggungjawab ataupun mereka lah yang hendaklah memastikan segala kebersihan, ketenteraman di kawasan kita itu terjamin ataupun stabil lah, tidak berlakunya huru-hara dan sebagainya. Kalau tidak, kalau kita tidak ada orang yang menjaga ataupun pihak yang berkuasa di kawasan kita, mungkin lorongan sampah, lungguk-lungguk sampah dan sebagainya, mungkin tidak ada sistem paritan yang betul dan sebagainya. Itu yang akan menyebabkan banyak masalah kepada kita. So kerajaan tempatan ini penting dalam memberi peluang kepada kita ataupun untuk membantu kita dalam membangunkan kawasan-kawasan sekitar kita lah. Okey, so ini adalah jenis-jenis kerajaan tempatan. So ada beberapa jenis ataupun 3 jenis utama lah kerajaan tempatan kita. Yang pertama sekali adalah Majlis Daerah dan yang kedua adalah Majlis Perbandaran dan juga Dewan Bandaraya lah. So di antara ketiga-tiga ni merupakan biasa kita dengar kan, mungkin Majlis Daerah, Majlis Perbandaran dan juga Dewan Bandaraya ataupun Majlis Bandaraya. So mereka inilah yang bertanggungjawab ataupun untuk memastikan segala bentuk pembangunan, perancangan kita dan sebagainya kita boleh ajukan ataupun kita boleh memberi pandangan lah. So setiap kerajaan tempat ini ada kriteria-kriteria dia ataupun jenis-jenis dia yang tertentu. Salah satunya Majlis Daerah ini biasanya kawasan dia adalah sebuah pekan. Biasanya di kawasan luar bandar lah ataupun di kawasan kampung, desa yang agak kurang maju lah berbanding dengan kawasan-kawasan lain di bandar dan sebagainya. Dan bilangan penduduk dia adalah kurang daripada 100,000 orang. Tak ramai lah berbanding dengan Majlis Daerah ni. Okay? Dan jumlah pendapatan dia kurang daripada 10 juta setahun. Dan kemudahan sistem perhubungan yang kurang baik dan juga memerlukan banyak lagi projek prasarana, pembangunan dan sebagainya. So contoh-contoh majlis daerah yang ada di Malaysia pada hari ini contohnya adalah Majlis Daerah Tapah, Majlis Daerah Sabak Benam dan banyak lagi lah. Ini contoh yang kita berikan ataupun contoh yang dikenali dengan majlis daerah. So setiap
kerajaan ini berbeza dari segi fungsi dia ataupun dari segi kriteria-kriteria dia. Kalau ini majlis daerah kita perlukan banyak lagi pembangunan ataupun kita memerlukan banyak lagi perancangan bagaimana kita nak membangunkan di sesuatu kawasan lah. So kita boleh letakkan pelbagai lagi aktiviti ataupun pusat-pusat perniagaan, pusat-pusat pendidikan dan sebagainya, pusat-pusat pembangunan dan sebagainya supaya dia akan berangkat lagi ataupun mungkin boleh menjadi daripada majlis daerah kepada majlis yang lebih besar. Contohnya majlis pembandaran ataupun majlis Dewan Bandaraya dan sebagainya. So ini adalah majlis yang paling asas sekali lah di dalam negara kita ini. Dan kriteria yang kedua yang paling besar adalah majlis perbandaran lah. So bagaimana pembandaran ini diiktiraf ataupun bagaimana dikatakan sebagai majlis perbandaran ini, salah satunya adalah dari segi kawasan dia adalah menjadi pusat pentadbiran bagi sesebuah daerah. So lebih besar sikit berbanding dengan kawasan majlis daerah lah. Kalau majlis daerah lebih ketumpu di kawasan yang agak terpencil, di kawasan mungkin jauh sikit pedalaman dan sebagainya. Tapi dalam majlis perbandaran ini, dia merangkumi kepada pentadbiran lah ataupun merangkumi sebuah daerah yang lebih besar. Itu kebiasaannya. Dan jumlah penduduknya juga melebihi daripada 100,000. Itu berbanding dengan kita tengok majlis daerah kurang daripada 100,000. So majlis perbandaran besar sikit. Pembangunan pun lebih baik, lebih pesat dan sebagainya. Sebab itulah ramai dia punya penduduk di kawasan sekitar. Dan jumlah pendapatannya juga melebihi RM11 juta setahun. Ini merupakan salah satu perkara yang penting lah. Kalau awak nak tahu, kalau tengok pergi mana-mana di seluruh Malaysia ini, so kamu boleh tengok kenapa berbezanya. Ada setengah kawasan digelar sebagai majlis daerah, ada setengah di kawasan digelar sebagai majlis pemandaran. Rupa-rupanya inilah kriteria-kriteria adalah bukan senang-senang kita sesuka nak katakan kawasan A ni, contohnya majlis daerah, majlis ni majlis pemandaran dan sebagainya. So kita perlu ada kriteria ada. Ini pun merupakan pengiktirafan. Mesti ada soal selidik, kajian jugalah sebelum kita nak mengiktiraf sesuatu kawasan itu sendirilah. So dari segi kemudahan pula, pusat pentadbiran yang lebih tersusun dan lebih memerlukan perkhidmatan bandaran, dan contohnya adalah Majlis Perbandaran Seremban dan juga Majlis Pembandaran Manjung yang ada di kawasan kita, di kawasan IKM Lumut inilah. Okey, so itu adalah kriteria yang kedua ataupun kriteria Majlis Kerajaan Tempatan bagi Majlis Perbandaran. Dan yang ketiga adalah Dewan Bandaraya ataupun Majlis Bandaraya. Ini adalah menjadi pusat pentadbiran bagi sesebuah negeri. Ini paling besar sekali lah. Contohnya di Kuala Lumpur, contohnya di Ipoh, contohnya di Johor Bahru, contohnya di mana lagi. Banyaklah tempat di seluruh Malaysia ni lah sudah digelar sebagai bandaraya kerana dia lebih, penduduknya dah lebih ramai berbanding dengan majlis daerah ataupun majlis perbandaran. Dia nak paling-paling kurang mesti 300,000 orang dan ke atas. Kalau kurang daripada 300,000 maknanya belum lagi diberi digelaran sebagai bandaraya ataupun belum lagi berhak untuk dikenali dengan nama majlis bandaraya lah. Kalau kurang tu mungkin kita boleh berikan perbandaran ataupun daerah lah. Itu merupakan perbandingan yang jelas di antara ketiga-tiga jenis-jenis kerajaan tempatan ini. So kamu boleh tengok dari segi bilangan dia cukup berbeza lah di antara majlis daerah, majlis perbandaran dan juga majlis Dewan Bandaraya. Okey, manakala jumlah pendapatan tahunan bagi sesuatu kawasan itu juga mesti melebihi 80 juta setahun. Itu lebih besar daripada majlis perbandaran dan juga majlis daerah dan juga mempunyai kemudahan yang lebih baik berbanding daripada kedua-dua dewan. Contohnya adanya pusat perniagaan, adanya pusat perindustrian, ada pusat pengajian dan pelbagai lagi lah kemudahan yang TikTok ataupun yang serba-serbi ada. Dobi, kan, perkhidmatan apa sajalah. Kalau kita nak cari, kita jumpa saja di satu kawasan itu. Kalau di Ipoh, di KL dan sebagainya, kalau kita nak dapatkan suatu perkhidmatan itu cukup mudah berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain. Ada setengah tu pusat, contohnya pusat pentadbiran kerajaan sendiri kena pergi bandar, kan, pergi ke Putrajaya dan sebagainya, ataupun pergi ke tempat-tempat pusat bandar macam Ipoh, kan, macam Johor Bahru dan sebagainya. So itu mereka ataupun itulah yang menjadikan Dewan Bandaraya ini ramai penduduk dia berbanding dengan kawasan-kawasan lain, lagi menjadi pusat perniagaan, pusat perindustrian, kan. Itu yang menjadi punca kebanyakannya ramai penduduk berada di kawasan bandaraya ini sendiri.
Dan contohnya, macam saya sebut tadi lah, di BKL, Majlis Bandaraya Ipoh dan sebagainya. Okay? So ini merupakan antara 3 utama kriteria ataupun 3 jenis-jenis kerajaan tempatan yang ada di Malaysia. So ini kamu kena tahulah, sebagai rakyat Malaysia kena tahulah apa yang membezakan di antara ketiga-tiga inilah. Okey, kita tengok kepada fungsi kerajaan tempatan ini sendiri. So ada kerajaan tempatan ini mempunyai lebih kurang 2 prinsip utama. 2 prinsip utama yang menjadi pegangan bagi kerajaan tempatan. Salah satunya prinsip yang pertama itu yang dikenali dengan nama ultra vires, dan satu lagi yang dikenali dengan nama general competence. So apa dia yang dikenali sebagai general competence ini ataupun ultra vires ini? Kalau ultra vires ini, penguasa tempatan hanya berfungsi mengikut seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang negara kita. Manakala general competence ini, penguasa tempatan diberikan kuasa untuk menjalankan apa-apa kegiatan dengan pembiayaannya sendiri. Itu merupakan perbezaan di antara 2 prinsip utama dalam kerajaan tempatan lah. Contohnya ultra vires dan juga general competence. Kalau general competence ni kita cukup mudah ataupun buat saja apa yang ada dalam undang-undang. Kalau tak ada, kita tak perlu buat. Macam itulah. Tapi kalau general competence ini maknanya kerajaan ataupun penguasa tempatan itu ataupun kerajaan tempatan itu mempunyai dana ataupun mempunyai kewangan yang baik dan sebagainya. So dia nak buat macam-macam aktiviti ataupun nak buat pusat-pusat pembangunan yang lebih besar kan, pusat rekreasi ke, macam contoh kalau di Lumut ataupun di Manjung ni ada pusat pelancongan Teluk Batik kan, waterfront dan sebagainya, Marina Island dan sebagainya kan. So itu merupakan antara aktiviti-aktiviti yang dikategorikan sebagai general competence. So mereka membiayai aktiviti itu dengan cara mereka sendiri ataupun dana mereka sendirilah. Sebab kalau tengok, kalau dana banyak, kutipan cukai dan sebagainya, kutipan aktiviti-aktiviti lesen dan sebagainya yang banyak kan, sampai berjuta-juta, tentunya mereka ada dana ataupun pembiayaan lah. Mereka nak lakukan apa sahaja yang mereka nak buat di sesuatu kawasan itu sendiri lah. Okay? So dari segi fungsi penguasa utama tempatan kita, contohnya dari segi mengawal pembangunan tanah, memberi perkhidmatan sanitari, menjaga mengawal kesihatan awam, menguruskan gerai dan juga pasar-pasar awam, membina dan juga menyelenggara parit dan juga aluai ataupun longkang-longkang dan sebagainya lah. Itu merupakan fungsi utama penguasa tempatan kita. So mereka ni bukanlah kerja yang biasa-biasa juga, tapi mereka penting dalam sesebuah kawasan. Kalau penguasa tempatan itu agak tidak cekap dan sebagainya, tentunya pembangunan tanah kita tidak akan terancang, tidak berjaya dengan baik kan, pengurusan alas kita yang teruk dan sebagainya tetapi nasib baiklah di Manjung ni kita tengok pembangunannya agak baiklah, agak baik dengan adanya pelbagai kemudahan-kemudahan, klinik pun ada, taman permainan pun ada, ataupun kawasan-kawasan perumahan pun ada, banyak di sini. Dan juga mereka juga membantu perkhidmatan sanitari ini sendirilah, bantu dari segi kebersihan kan, ataupun mengutip sampah-sampah kan di kawasan yang telah ditetapkan. So mana contohnya dalam seminggu mungkin 2 ataupun 3 kali dia datang menggunakan lori sampah dan sebagainya untuk mengutip sampah-sampah yang dibuang oleh penduduk-penduduk lah. So ditempatkan ataupun dia telah mewartakan ataupun menetapkan kawasan mana untuk ditetapkan sebagai kawasan pelpusan sampah dan sebagainya lah. So itu tugas yang besar kepada penguasa tempatan itu sendirilah. Bukan seperti pihak polis ataupun pihak bombo dan sebagainya. Dia berbeza dari segi kerajaan tempatan ini. Kerajaan tempatan ini lebih kepada pembangunan ataupun lebih kepada ketenteraman ataupun lebih kepada kesejahteraan rakyat lah di sesuatu kawasan itu sendirilah. Memastikan segala gerai, memastikan segala parit, alur dan sebagainya boleh mengalir dengan baik. Kalau parit tersumbat, longkang tersumbat, longkang kotor, berkelodak dan sebagainya, tentunya akan memberi satu kepada rakyat ataupun satu benda yang tidak kesenangan lah kepada mereka. Sepentingnya kerajaan tempatan ini dalam berfungsi dengan cara yang baik lah ataupun dengan cara yang lebih berkesan. Okay?
Okey, habis untuk kerajaan tempatan tadi. Kita tengok kepada slide yang seterusnya. Kita bercerita tentang Suruhanjaya. So Suruhanjaya ini merupakan satu badan kerajaan juga. Satu badan kerajaan yang berfungsi untuk melicinkan lagi pentadbiran negara. Tetapi dia tak meluas ataupun tidak melebihi ataupun tidak merangkumi semualah. Ada bidang-bidang tertentu sahaja yang ditugaskan oleh Suruhanjaya ini sendirilah. Suruhanjaya ini merupakan satu badan yang telah dibuat oleh kerajaan, khususnya di bawah kerajaan Malaysia dalam melicinkan dan juga memastikan pentadbiran kita berjalan dengan baik, dengan adil, dengan saksama dan juga lebih neutral kepada semua pihak lah. Ada setengah-setengah bidang itu kita tak boleh direct ataupun tak boleh secara langsung kepada kerajaan. Mungkin akan menyebabkan penyelewengan, mungkin akan menyebabkan penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. So melalui Suruhanjaya ini ataupun melalui penubuhan Suruhanjaya ini, so dia akan, badan ini agak dikatakan lebih bebas, lebih adil dan lebih neutral kepada semua pihak, khususnya dari sudut pilihan raya, khususnya dari sudut perkhidmatan awam, khususnya dari sudut pendidikan, dari sudut kehakiman, dari sudut apa-apa sajalah. Banyaklah aktiviti-aktiviti ataupun Suruhanjaya yang telah ditubuhkan berdasarkan perkara-perkara tertentu ataupun perkara-perkara yang berbangkit, sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. So di Malaysia ni kalau kita tengok Suruhanjaya ni mempunyai dua Suruhanjaya yang jenis dia lah. Dua jenis Suruhanjaya, iaitu sama ada tetap ataupun sementara. So apa beza di antara tetap dengan sementara ini? So tetap ini adalah Suruhanjaya yang dibuat secara direct ataupun secara terus. Dia akan beroperasi secara terus menerus. Dia tidak akan ada orang kata sekejap jalan, ditubuhkan hanya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tidak. Dia akan meneruskan sampailah Suruhanjaya itu relevan ataupun kekal dianggap sebagai Suruhanjaya yang penting di dalam negara kita. Manakala Suruhanjaya sementara ini dibuat atas isu-isu tertentu ataupun mungkin ada isu-isu yang berbangkit ataupun ada masalah-masalah yang berbangkit yang menyebabkan kita perlunya kajian, kita perlunya penyiasatan dan sebagainya. Perlukan segera kerja tersebut. So ini merupakan banyak perkara-perkara lah sebelum ni. Contohnya Suruhanjaya gaji Diraja Sophian, Suruhanjaya gaji Aziz, Suruhanjaya gaji Harun dan sebagainya. Ini antara contoh-contoh lah yang telah ditubuhkan berdasarkan Suruhanjaya sementara. Tapi hari ini Suruhanjaya yang saya sebutkan tadi dah tidak ada. Kalau baru ni Suruhanjaya Diraja untuk menyiasat tabung haji, Suruhanjaya Diraja untuk menyiasat tentang polis dan sebagainya pun ada. Tetapi Suruhanjaya itu tidak akan kekal lama, mungkin dalam setahun, 2 tahun ataupun mungkin 3-4 bulan dalam tempoh yang tertentu saja. So biasanya dia akan buat aktiviti ataupun Suruhanjaya ini berdasarkan permintaan ataupun atas untuk memastikan segala kerja itu tidak berlakunya penyewelengan ataupun berlaku adil kepada isu-isu ada isu-isu tertentu lah yang perlu diselesaikan dengan segera. Manakala Suruhanjaya tetap ini contohnya lah, kalau tengok hari ini contohnya Suruhanjaya pilihan raya, Suruhanjaya perkhidmatan awam, Suruhanjaya perkhidmatan pelajaran, Suruhanjaya perkhidmatan kehakiman dan undang-undang dan juga Majlis Angkatan Tentera. Ini antara Suruhanjaya tetap yang ada sampai ke hari inilah. Contohnya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengadakan ataupun ia akan menguruskan pilihan raya kita, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Ini bukan antara penting lah kalau kita tengok, antara familiar dengan kita yang pernah dengar. Yang kita pernah dengar, selalu dengar SPA, SPR. Ini antara dua jenis yang cukup popular pada hari inilah. Khususnya orang-orang politik ataupun untuk memastikan kestabilan politik adalah pilihan raya ini penting dalam untuk dijalankan. Okey, tengok satu persatu lah apa fungsi dan juga peranan yang dimainkan oleh Suruhanjaya di Malaysia ni lah. So kita tengok yang pertama sekali adalah Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun SPR. Apakah SPR ini? So SPR ini adalah satu badan bebas tanpa pengaruh politik yang telah ditubuhkan di bawah Akta Pilihan Raya 1958 di bawah Seksyen 3. So ini merupakan satu perkara yang penting. So ditubuhkan untuk mengadakan pilihan raya dan sebagainya lah. Dan keanggotaannya adalah seorang pengerusi, adanya timbalan pengerusi, 5 orang ahli,
anggotanya telah dilantik ataupun anggota SPR ini ataupun contohnya pengerusi, timbalan pengerusi, 5 orang ahli dan sebagainya akan dilantik oleh YDPA atas nasihat Majlis Raja dan juga Perdana Menteri lah. So semasa pelantikan ahli SPR ini, YDPA perlu memastikan wakil yang dilantik mendapat kepercayaan awam, dan urusan SPR ini diketuai oleh seorang setiausaha ataupun pegawai awam yang menjadi ketua pegawai pentadbir organisasi lah. Ini merupakan secara langsung dari segi kerangka ataupun dari segi pentadbiran SPR ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia lah. So mereka-mereka ini penting dalam memastikan atas nasihat ataupun perjalanan proses pilihan raya itu berjalan dengan baik. So fungsi SPR ini adalah membuat kajian dan juga persepandanan semula bahagian-bahagian pilihan raya, menjalankan urusan pendaftaran, semakan daftar pemilih, mengadakan pilihan raya kecil ataupun pilihan raya umum. Itu secara fungsi, secara umum tugas-tugas yang dimainkan oleh SPR inilah. So apabila berlakunya pilihan raya sama ada kecil ataupun umum, so SPR lah yang akan bertanggungjawab ataupun badan penting dalam menguruskan pilihan raya tersebutlah, supaya berlaku adil, supaya berlaku tidak adanya penyewelingan dan sebagainya, tidak ada salah laku, tidak ada sugukan, tidak ada rasuah dan sebagainya, kan. So SPR ini penting, sebab itulah dilantik ataupun dia mesti mendapat perkenan daripada yang di-Pertuan Agong lah. So bila yang di-Pertuan Agong perkenan ataupun atas nasihat majlis raja-raja dan sebagainya, so kita pilih orang pun bukan biasa-biasa lah. Orang yang berkaliber, orang yang ada rekod yang baik, ada yang berkredibiliti sebagai seorang pengerusi dan juga timbalan pengerusi. So biasanya mereka-mereka ini adalah bekas-bekas pegawai-pegawai tinggi kerajaan yang ada rekod yang cukup baiklah dalam sistem pentadbiran kerajaan kita. Sebab itulah kita nak memastikan supaya pihak pembangkang ataupun pihak kerajaan tidak akan rasa hilang kepercayaan kepada SPR. So bila SPR ni mantap, SPR ini sebuah badan yang dikenali dengan nama adil, bebas dan sebagainya, maka sistem pilihan raya kita atau pilihan raya kita ni tidak akan ada timbul lah permasalahan atau tidak akan berlakunya percanggahan ataupun mungkin akan menyebabkan banyak argue daripada pihak-pihak yang dikatakan sebagai politik dan sebagainya. Okey, ini Suruhanjaya Tetap yang kedua ataupun juga dikenali dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, SPA. Bila sebut SPA ni tentu awak tahulah, kan. Selepas SPM ataupun selepas awak dah habis SPM 2-3 tahun lepas, mungkin kamu dah bercita nak jadi ahli kerajaan ataupun nak jadi kaki tangan kerajaan ataupun nak jadi kaki tangan awam dan sebagainya. So SPA lah yang dianggap sebagai badan yang terpenting dalam untuk kita mencari kerja, kan, untuk bekerja dalam sektor awam dan sebagainya lah. Okay, mungkin kamu dah pernah isi borang SPA, kan, dalam online, dalam internet dan sebagainya. So SPA juga merupakan peranan yang penting dalam memastikan pentadbiran kita ataupun sistem perkhidmatan awam ini, penyampaian kita kepada rakyat, sistem kerja kita kepada rakyat akan berjalan dengan baiklah. So pemilihan rakyat atau pemilihan kaki tangan awam pun mesti adil kepada semua orang. Tak kira lah dia tu dia berada di mana sekalipun, termasuklah di Sabah dan Sarawak, walaupun dia ada saudara, walaupun bukan saudara dengan ahli politik ataupun menteri. So kalau dia yang layak ataupun mempunyai pengurusan ataupun mendapat kelayakan yang baik, maka dia boleh dipilih melalui proses-proses tertentulah. So hari ni tengok nak jadi kaki tangan ataupun nak dapat kerja pun bukan main, payah lagi lah, bukan senang. So kita melalui proses yang agak panjang ataupun melalui pemilihan yang agak ramai, kan, sampai beratus-ratus ribu, berjuta-juta orang ingin memohon dalam sektor kerajaan lah. Okey, kita tengok dari segi fungsi ataupun bagaimana pentadbiran kita ini dalam SPA ini. Okey. So keanggotaan ini adalah seorang pengerusi yang terdiri daripada bekas pegawai perkhidmatan awam yang telah bersara yang tidak lebih daripada 5 tahun. So maknanya siapa yang nak jadi pengurus PA ni ataupun menjadi pengerusi mestilah daripada bekas pegawai perkhidmatan awam lah yang telah bersara, tapi tak lebih daripada 5 tahun. So kalau lebih daripada 5 tahun dia tak layak dipertimbangkan untuk menjadi pengerusi lah. Dan mempunyai seorang naib pengerusi ataupun timbalan pengerusi dan anggota perkhidmatan awam di Melaka dan juga di Pulau Pinang. So di Pulau Pinang juga Melaka pun dianggap sebagai SPA sebab mereka berada di bawah sistem kerajaan kita yang sama.
Dan 4 hingga 30 orang ahli dilantik daripada YDPA selepas berunding dengan Majlis Raja dan juga daripada nasihat atas Perdana Menteri. So, Perdana Menteri juga berperan penting dalam ini melihat ataupun untuk melantik siapakah yang layak untuk dilantik sebagai ahli-ahli majlis di dalam Ahli Suruhanjaya dalam perkhidmatan awam ini. Biasanya dalam 4 ataupun lebih kurang 30 orang sahaja selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja dan mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri semasa. Okey, so apa fungsi SPA ini sendiri? So fungsi dia salah satunya adalah melantik ahli anggota dalam perkhidmatan awam di negeri Melaka, di Pulau Pinang, di negeri Sembilan, di Perlis dan sebagainya lah. Di seluruh di bawah pentadbiran kerajaan persekutuan. Itu salah satunya. Dan yang kedua adalah mengesahkan jawatan dalam perkhidmatan dan juga melanjutkan tempoh percubaan. So tugas SPA juga mengesahkan ataupun kita mengesahkan kedudukan dia sebagai jawatan, contoh sebagai kerani ke, sebagai dia pegawai ke, sebagai apa-apalah jawatan dia dalam tempoh tertentu. Kita uji dia dalam tempoh setahun, 2 tahun dan sebagainya. Apabila kita lihat prestasi dia, melihat kepada rekod dia yang baik, so SPA akan boleh mengesahkan ataupun menetapkan jawatan tersebut lah. Maksudnya dia sah, dia selamat lah, tempoh dia boleh bekerja lah, dapat pencen, dapat gaji yang lebih baik dan sebagainya. Tapi sebelum tu kita uji dia dulu dan setahun 2 lah untuk melihat bagaimana prestasi dia dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah menguruskan pemberian taraf berpencen kepada anggota perkhidmatan awam. Maksudnya kita juga beri taraf berpencen kepada anggota-anggota perkhidmatan awam lah. Dan juga yang keempat adalah membuat pertukaran, meminjam kaki tangan antara kementerian dan negeri dan juga memberikan kenaikan pangkat kepada kaki tangan awam. Itu merupakan antara fungsi-fungsi utama dalam SPA ni ataupun Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. So dari segi nak melantik, nak mengesah, nak memberi taraf berpencen, nak tukar sana sini dan sebagainya dan juga kenaikan pangkat pun semua diuruskan oleh Perkhidmatan Awam lah. Kalau awak ada cita-cita nak jadi pegawai ataupun nak jadi di tangan awam, so kamu kena cuba dulu ataupun mesti isi dulu dalam SPA online dan sebagainya. So apabila dah dapat, dah hantar borang dan sebagainya, permohonan dan sebagainya, dia akan tengok semak awak punya rekod dari segi kelayakan, dari segi apa-apa sekalipun lah sebelum dipanggil untuk sesi temuduga dan sebagainya lah. So selepas sesi temuduga, selepas sesi soal jawab dan sebagainya, lihat cover apa dia, karakter awak dan sebagainya, so baru boleh dipanggil ataupun ditawarkan jawatan-jawatan tertentu lah. So ini merupakan step pertama ataupun step yang kita perlukan ataupun dalam perkhidmatan awam ni. So bukan senang lah nak jadi ahli kerajaan ataupun kaitan kerajaan ini. Semua diuruskan oleh SPA lah, dari segi pencen, dari segi pertukaran dan sebagainya, kenaikan pangkat dan sebagainya lah. Okey, yang ketiga, Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran ataupun SPP. Ini lebih kepada sistem pendidikan kita ataupun di bidang pendidikan kita. Macam tadi lebih kepada SPA secara meluas. Secara meluas termasuklah di Negeri Sembilan, Melaka, Pulau Pinang dan sebagainya. Kalau Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran ini pula lebih tertumpu kepada al-ehwal pendidikan kita lah. Okay. So bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran ini meliputi semua orang yang menjadi anggota perkhidmatan pelajaran. Contohnya cikgu, guru-guru, pengetua, PKM, PKKO dan sebagainya. So mereka inilah yang dianggap sebagai dalam menjadikan sistem pendidikan kita ni baik kan, mantap dan sebagainya. So bermula daripada sistem perkhidmatan pelajaran. So dalam SPP ini seorang pengerusi mesti ada, seorang naib pengerusi ataupun timbalan pengerusi dan juga 16 orang anggota-anggota lain. So pun dilantik daripada daripada lantikan perdana YDPA dan sebagainya lah. So fungsi dia, apa tugas dia? So menguruskan hal ehwal pelantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, pemberian taraf berpencen, pertukaran perkhidmatan, kenaikan pangkat dalam anggota dalam pelajaran dan sebagainya, mengawal tata tertib dan hukuman, membuat pelantikan dalam perkhidmatan perguruan, meletakkan ataupun menempatkan
para guru yang sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan siswa atau pegawai perkhidmatan pendidikan bukan siswa. So di sinilah cikgu-cikgu, guru-guru yang keluar daripada universiti ataupun keluar daripada maktab-maktab ataupun daripada mana-mana mesti melalui SPP dulu kan, mesti melepasi ujian dulu kan, temuduga, pencen, apa lagi, kenaikan pangkat, naik daripada pangkat-pangkat daripada 41 kepada 44, 44 kepada 48 kan, dan sebagainya berdasarkan time base. So melalui SPP inilah. Itu tugas ataupun peranan SPP dalam menjalankan tugas dia dalam memajukan sektor pendidikan ataupun dalam khususnya dalam bab kebajikan cikgu-cikgu ataupun yang berada di bawah pendidikan ataupun perkhidmatan pelajaran ini. Ini bab polis. Ini cerita polis. Cerita polis ni jaga juga seperti macam tadi, pendidikan ataupun pelajaran, iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Polis. Bidang kuasa meliputi semua orang yang menjadi anggota pasukan polis. Siapakah yang akan menjadi pengurusi? Iaitu Menteri Keselamatan Dalam Negeri ataupun KDN. Ketua Polis Negara sebagai pemerintah seluruh pasukan polis di Malaysia. Ketua Setiausaha Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, pasukan polis, seorang anggota Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, 2 hingga 6 anggota lain yang dilantik oleh YDPA dan sebagainya lah. So fungsi dia sama juga seperti yang dari segi pendidikan tadi dan juga dari segi perkhidmatan awam tadi, iaitu mencadangkan pelantikan, kenaikan pangkat dan juga pertukaran ahli pasukan polis, mengesahkan dan juga memasukkan ahli pasukan dalam jawatan tetap dan berpencen, memastikan perjalanan dan juga penguasaan pihak polis teratur, mempertingkatkan taraf dan juga memodernkan pasukan polis, menjalankan kawalan tata tertib terhadap anggota pasukan polis dan sebagainya lah. Tadilah seperti apa yang sebut tadi, lebih kepada apa yang ialah macam polis pun dia ada badan khas dia ataupun suruhanjaya khas dia, nak menentukan pangkat, pelantikan kan, pertukaran dan sebagainya, tata tertib dan sebagainya. Kalau polis ni tak betul melakukan salah-salaku dan sebagainya, so tindakan tertib akan dilakukan ataupun akan dikenakan melalui jabatan inilah ataupun melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Polis ini. Manakala dari segi kehakiman, kita ada Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan juga undang-undang. Biasanya lebih kepada sistem kehakiman kita lah, peguam, lawyer dan sebagainya, hakim. Ini yang penting kan. Contohnya dari segi bidang kuasa ni meliputi semua anggota dalam perkhidmatan kehakiman dan juga undang-undang negara kita. Pengurusi je Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, peguam negara ataupun peguam cara negara, seorang ataupun beberapa orang anggota lain yang dilantik, Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan sebagainya. So fungsi dia melantik dan juga mengesahkan jawatan anggota-anggota perkhidmatan kehakiman dan undang-undang seperti magistrat dan kaki tangan jabatan kerajaan, jabatan peguam negara, menjalankan kawalan tertib terhadap anggota-anggota perkhidmatan kehakiman, undang-undang seperti magistrat dan juga kaki tangan mahkamah. So semua yang terbabit secara langsung dalam sistem kehakiman dan juga undang-undang negara, mereka lah yang bertanggungjawab dalam Suruhanjaya inilah. So melihat kepada pelantikan dari segi tata tertib dan sebagainya. Kalau ada dapati hakim kita, peguam negara kita dan sebagainya tidak mengikut undang-undang yang sepatutnya, so kita akan membuat hukuman ataupun kita akan menjalankan tata tertib itu di dalam Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan juga undang-undang. Dan yang seterusnya ataupun mungkin yang terakhirnya adalah Majlis Angkatan Tentera ataupun MAT lah. Bidang kuasa lebih kepada tentera-tentera kita. Bidang kuasa ni meliputi semua orang yang menjadi anggota pasukan tentera. Contohnya seorang pengerusi, dipengerusikan oleh Menteri Pertahanan, seorang wakil YDPA yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja, dua orang ahli sama ada tentera ataupun orang awam yang dilantik oleh YDPA, seorang Panglima Angkatan Tentera Malaysia iaitu Ketua Turus Angkatan Tentera yang dilantik oleh YDPA, Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan yang dilantik oleh YDPA, 2 orang pegawai kanan Angkatan Tentera Persekutuan yang dilantik oleh YDPA, seorang pegawai kanan masing-masing daripada TLDM dan juga TUDM yang dilantik oleh YDPA dan sebagainya. Ini yang merupakan keanggotaan yang terdapat dalam Majlis Angkatan Tentera. Manakala fungsi dia adalah pemerintahan dan pentadbiran Angkatan Tentera Malaysia,
dan menjalankan kawalan tata tertib terhadap anggota angkatan tentera. Ini adalah lebih kurang 5 majlis ataupun suruhanjaya tetap yang berada di bawah sistem pentadbiran kerajaan kita lah. Macam tadi Suruhanjaya Pilihan Raya, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran, Suruhanjaya Perkhidmatan Polis, Suruhanjaya Kehakiman dan juga undang-undang. Dan yang kelima adalah Suruhanjaya ataupun Majlis Angkatan Tentera Malaysia ataupun MAT lah. Ini merupakan penting dalam menjalankan ataupun memastikan pentadbiran kita berjalan dengan baik. Okey, so itulah kita sampai ke peringkat yang terakhir sekali ni saya. Kesimpulan yang kita katakan bahawa sistem pentadbiran yang diamalkan di negara kita ni merupakan salah satu sistem demokrasi yang dalam memastikan tiada berlakunya pemusatan kuasa kepada hanya seseorang individu. Mana kita yang kita buat hari ini bukanlah kita nak menentukan ataupun kita semua berpusat ataupun bermutlak kepada seseorang saja, sama ada kepada raja ataupun seorang kepada Perdana Menteri ataupun kepada seorang menteri dan sebagainya, tapi melihat kepada semua perkara. Pentingnya kepada sistem pentadbiran kita lah. So kita nak lihat kepada jentera pentadbiran kita ni, kita melihat daripada awal lagi, daripada orang paling atas sekali yang di-Pertuan Agong sebagai Tuan Negara, manakala ketua kerajaan kita adalah Perdana Menteri kita pada hari inilah, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan dibantu oleh jemaah-jemaah menteri, dibantu oleh kerajaan-kerajaan negeri, dibantu oleh kerajaan-kerajaan tempatan, akan dibantu oleh Suruhanjaya dan sebagainya. Mereka inilah yang bertanggungjawab ataupun melihat kepada pentadbiran kita tersusun. Adanya salu-galu, adanya sistematik daripada atas sampailah ke bawah, supaya tidak ada berlakunya penyewelingan, tidak adanya penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Itu pentingnya kepada sistem dan juga pentadbiran kerajaan kita. Okey, so saya rasa setakat itu saja untuk topik yang kelima ini. Untuk bahagian yang kedua, saya harap anda boleh lihat balik. Kalau jika ada apa masalah dan sebagainya, tidak faham daripada penerangan yang saya berikan ini, kamu boleh merujuk kepada pengajar masing-masing. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain hari ataupun di topik yang seterusnya pada minggu-minggu yang akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.